Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tajuk kami iaitu Pendidikan Abad ke-21. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Fahrudin Syahri bin Mukhlis. Yang kedua, Nurul Ain Syakira binti Muhammad. Yang ketiga, Afika binti Dola. Yang keempat, Awang Syafiq bin Awang Ramli. Yang kelima, Nurul Atika binti Harun. Dan yang keenam, Nur Ain Afifah binti Abdul Aziz. Baik, saya terus kepada objektif kami. Yang pertama adalah menjelaskan peranan murid dalam pendidikan abad ke-21. Yang kedua, membincangkan peranan guru dalam pendidikan abad ke-21. Yang ketiga, mengetahui perbezaan PDP dahulu dan sekarang. Yang keempat, menyenaraikan teknik-teknik dalam PDP. Yang kelima, menghuraikan kelebihan pendidikan abad ke-21. Dan yang terakhir, mengenal pasti isu-isu yang timbul dalam melaksanakan pendidikan abad ke-21. Sama saja, saya Awang Syafiq bin Awang Ramli, pemegang nombor metrik D2099-1089-49. Tajuk yang saya akan bentangkan ini ialah peranan murid di sekolah pada abad ke-21. Okey, terdapat beberapa peranan saya, iaitu terdapat 6. Okey, yang pertama kita dapat melihat ialah berkepribadian tinggi dan menjalankan amanah dengan dedikasi. Mengapa? Pelajar tersebut ialah bagi mencerminkan diri mereka sendiri dari segi luaran dan dalaman, serta membina rasa tanggungjawab dalam diri. Bagaimana pelajar tersebut hendaklah melakukan tindakan tadi ialah memupuk nilai murni dalam diri, iaitu menjalankan tugas seorang pelajar dengan penuh rasa tanggungjawab tanpa menyeleweng dan cuai. Apa yang dapat kita faham daripada menyeleweng dan cuai ialah menyeleweng, dia macam melarikan diri. Okey, seterusnya ialah melatih diri dengan berdisiplin sepanjang masa. Apa itu disiplin? Disiplin itu ialah tanggungjawab seseorang, kepribadian diri seseorang. Okey. Mengapa pelajar perlu berbuat demikian? Bagi menjamin kelangsungan pencapaian akademik selagi dia masih punya disiplin. Okey, bagaimana pelajar tersebut nak melakukan demikian? Pelajar perlulah mengawal diri dalam kelas. Selain itu, menumpukan perhatian sepenuhnya dalam kelas. Tumpukan apa yang cikgu mengajar. Seterusnya ialah pelajar tersebut dalam mengelakkan diri daripada terjebak apa-apa masalah sosial seperti ponteng sekolah dan lain-lain. Okey, isi yang seterusnya ialah berusaha mengubah diri ke arah kecemerlangan. Apa yang kita dapat faham daripada kecemerlangan ini ialah apabila seorang itu telah berjaya mendapat apa yang dia nakkan. Okey, mengapa pelajar perlu berbuat demikian? Dasar pelajar tersebut dapat mengubah corak kehidupan hidup keluarga pelajar itu, serta dapat membina jati diri sendiri. Selain itu, mempergiatkan lagi usaha untuk mencapai titik cemerlang dan bertawakal kepadanya. Okey, isi yang seterusnya adalah dahagakan ilmu, berani mencuba dan rasa ingin tahu yang mendalam. Mengapa? Bagi menghilangkan rasa malu bertanya, menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Okey, bagaimana? Dalam kelas, pelajar tersebut hendaklah terus bertanya tentang perkara yang tidak difahami dalam sesi pembelajaran di mana terdapat guru ketika ini. Okey. Isi yang seterusnya, nombor 5, iaitu mengamalkan gaya hidup murni dan bermoral. Apa yang kita dapat kita faham daripada murni dan bermoral ialah sikap baik dan pegangan agama. Okey, kenapa pelajar perlu berbuat demikian? Bagi membangunkan dan melahirkan insan yang bersepadu dan seimbang demi merealisasikan fungsi kemanusiaan. Baiklah, bagaimana cara pelajar itu nak melakukan perkara tersebut? Ialah
kalian juga perlu mengaplikasikan dan melatih diri sendiri dengan pegangan agama yang kuat, seperti bangunan pagi Islam. Diorang bangunan subuh, sebelum subuh diorang melakukan ibadat macam tu. Okay. Seterusnya yang terakhir, isi yang ke-6, mematuhi dan menghormati undang-undang sekolah. Mengapa? Dapat meningkatkan lagi mutu pendidikan di sekolah. Cara tersebut dilakukan ialah pelajar, sama ada setiap pelajar perlu mengingati diri sendiri untuk tidak sekali-kali melanggar undang-undang sekolah. Selain itu, pelajar perlu menegur antara satu sama lain sekiranya untuk buat apa-apa kesilapan. Dan yang paling last ialah paling terakhir, pelajar seandainya kalau ada pelajar melihat pelajar lain berbuat kesalahan, bolehlah melapor kepada guru. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afika binti Dola, pemegang nombor majlis D20198908941. Hari ini saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri guru abad ke-21. Pertama, guru abad ke-21 perlulah menguasai subjek iaitu kandungan kurikulum. Kedua, guru pada abad ke-21 perlulah mahir dan berketerampilan dalam pedagogi. Ketiga, guru pada abad ke-21 perlulah memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka. Seterusnya, guru perlulah memahami psikologi pembelajaran. Seterusnya, memiliki kemahiran kaunseling dan menggunakan teknologi terkini. Okey, guru pada abad ke-21 perlulah menguasai subjek kandungan kurikulum, iaitu guru yang mempunyai kombinasi beberapa ilmu pengetahuan lebih baik daripada guru yang menjurus kepada satu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, guru bahasa Melayu boleh mengaitkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran lain semasa PDP Bahasa Melayu. Seterusnya, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman guru perlu diintegrasikan bagi membina satu pengajaran yang mantap dalam proses PDP yang lebih berkesan. Ketiga, guru perlu mahir dalam kaedah pembelajaran pelbagai aras, iaitu guru perlulah berpemikiran kritis dalam pembelajaran PDP. Seterusnya, guru juga perlulah mempelbagaikan persembahan semasa menjalankan PDP pembelajaran. Yang kedua adalah guru mahir dan berketerampilan dalam pedagogi abad ke-21. Guru perlu mahir menggunakan teknologi maklumat dan media dalam PDP. Seterusnya, guru mahir PDP secara kontekstual, iaitu proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian pelajar dengan kehidupan sebenar yang dirancang mengikut konteks persekitaran pelajar. Pendekatan ini membantu murid memahami isu pembelajaran dengan jelas dan mudah. Seterusnya adalah merentasi kurikulum. Guru perlulah mahir dalam kurikulum yang lain agar pembelajaran dijalankan dengan lebih baik. Seterusnya, guru perlulah kolaboratif, iaitu guru perlulah bekerjasama antara guru dan murid sewaktu pembelajaran. Dan seterusnya, pembelajaran berasaskan modul. Seterusnya, penyelesaian masalah dan pentaksiran telus. Ketiga, kemahiran mengesan perkembangan pelajar dan menyokong mereka. Guru perlulah sharply fokus. Seterusnya, tugasan pembelajaran mendalam. Dan guru juga pada abad ke-21 perlulah menjalankan pembelajaran kebat agar pemikiran murid-murid lebih meluas dan kritis. Seterusnya, data peperiksaan dan semakan latihan perlu dianalisis untuk tujuan tersebut. Dan seterusnya, guru perlu menyediakan pelbagai kaedah aktiviti dalam pembelajaran mengikut kecenderungan dan keupayaan pelajar.
Modul latihan mengikut aras juga perlu disediakan guru pada abad ke-21. Yang kelima pula adalah menguasai kemahiran psikologi pembelajaran. Guru perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan pelajar serta menghubungkan dengan proses PDP dalam bilik darjah. Guru perlu membantu pelajar memahami diri mereka, memotivasi pelajar-pelajar dalam proses pembelajaran. Seterusnya, guru pada abad ke-21 juga perlu memahami perbezaan individu murid dari segi kognitif, bakat, minat dan keperluan. Data dan maklumat yang diperolehi dari penyelidikan berkaitan isu dalam pendidikan membolehkan guru membantu pelajar menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, guru juga perlu memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar dan membantu mereka membentuk konsep kendiri yang positif. Seterusnya adalah memiliki kemahiran kaunseling. Pelbagai kemahiran asas dalam bidang kaunseling yang boleh diaplikasikan oleh guru. Antaranya kemahiran melayan dan mendengar, kemahiran menginterpretasi tingkah laku bukan lisan, kemahiran memberi tindak balas, kemahiran mengenal pasti masalah, kemahiran interaksi, dan selain itu sebagai seorang guru juga kita harus mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas kaunseling sebagai tambah nilai dalam proses PDP. Yang terakhir adalah guru pada abad ke-21 perlu mempunyai kemahiran dalam penggunaan media dan teknologi maklumat terkini. Seiring dengan gelombang pertama anjakan 7 yang memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Seterusnya, penggunaan media dan teknologi juga akan membantu meningkatkan kefahaman dan darjah ingatan pelajar. Yang seterusnya juga, media dan teknologi maklumat digunakan dalam keberkesanan bagi menghasilkan aktiviti kebat. Selain itu juga, guru perlulah berperanan berubah dari pengajar kepada fasilitator pembelajaran. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Ain Afifah binti Abdul Aziz, pemegang kad matrik D2019-108-9452. Okay, hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan PDP dahulu dan juga sekarang. Okay, PDP dahulu dan sekarang, kalau kita tengok dekat sini, dia banyak sudut, iaitu yang pertama adalah dari segi sistem pendidikan. PDP dahulu lebih kepada peperiksaan dan juga PDP sekarang adalah sistem pendidikan dibentuk untuk menepati falsafah pendidikan negara. Pelajar dilatih dan diajar sejak umur 5 tahun hingga ke peringkat menengah yang berumur 17 tahun. Sistem pembelajaran dahulu adalah lebih kepada guru yang mengajar, tapi kini sistem pembelajaran adalah ingin mendidik pelajar supaya berani, iaitu berani menyuarakan pendapat dan juga berdikari. Kerana itu, pembelajaran abad ke-21 diwujudkan, iaitu sistem yang berpusatkan pelajar. Pelajar belajar dengan bimbingan guru. Okey, jika dulu pelajar belajar menghafal teori dan juga menjawab peperiksaan. Tapi sekarang dengan adanya pentaksiran berasaskan sekolah, pelajar diuji dan juga dinilai oleh guru, ibu bapa dan masyarakat setiap masa. Okay, yang kedua adalah sistem online. Pada zaman PDP dahulu, pelajar belajar secara manual dan PDP sekarang adalah semuanya di hujung jari. Dahulu semuanya manual sahaja dan juga info dan hal ehwal murid semuanya secara manual. Tapi kini semuanya di hujung jari. Okay, yang ketiga adalah infrastruktur dan kemudahan di sekolah. PDP dahulu kemudahan tidak lengkap dan juga tidak canggih, dan PDP sekarang mempunyai kelengkapan dan kemudahan. Okay, yang keempat adalah komunikasi. PDP dahulu komunikasi antara guru dan juga ibu bapa hanya di sekolah, tetapi sekarang komunikasi lebih kepada kemudahan teknologi.
Komunikasi antara guru dan ibu bapa hanyalah di sekolah. Jika ibu bapa yang ingin mengetahui perkembangan anak-anak di sekolah, mereka perlu datang ke sekolah dan bertanya kepada guru. Okay, pada PDP yang sekarang, komunikasi antara ibu bapa, pelajar dan guru lebih mudah dengan adanya kemudahan teknologi seperti telefon bimbit, gadget dan pelbagai lagi. Okey, yang seterusnya adalah denda dan hukuman. Pada zaman dahulu, PDP zaman dahulu, denda dan hukuman merupakan satu pengajaran dan juga pembelajaran. Tetapi pada zaman sekarang, denda dan hukuman merupakan satu penderaan fizikal, emosi dan juga mental pelajar. Dulu, hukuman merupakan pengajaran pada setiap pelajar. Rotan itu biasa. Dulu, pelajar dahulu sangat takut dengan rotan dan juga cikgu disiplin. Tetapi pada zaman sekarang, denda dan hukuman ibarat satu penderaan kepada pelajar. Pelajar yang salah perlu berjumpa dengan kaunseling dan bukannya didenda seperti pelajar dahulu. Okay, yang terakhir adalah cara pembelajaran. Cara pembelajaran zaman dahulu adalah tidak meluas, tetapi sekarang pembelajaran meluas. Cara pembelajaran PDP dahulu tidak meluas kerana tiada kemudahan teknologi seperti komputer, internet dan juga kemudahan sekolah yang disediakan oleh pihak kerajaan. Tapi pada zaman sekarang, cara pembelajaran meluas kerana terdapat pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan seperti internet, komputer dan sebagainya yang amat memudahkan pelajar menyelesaikan suatu tugasan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Atikah binti Harun, pemegang kad matrik D2019-1089-451. Saya akan teruskan dengan teknik-teknik pendidikan abad ke-21. Antara elemen-elemen yang ingin diterapkan dalam pendidikan PAK21 ini ialah komunikasi, di mana berlakunya komunikasi dua hala di antara guru dengan pelajar maupun pelajar dengan pelajar. Yang seterusnya ialah elemen kolaboratif, di mana kerjasama yang wujud di antara guru dengan pelajar maupun pelajar dengan pelajar dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya ialah pemikiran kritis, di mana keupayaan seseorang pelajar untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara ataupun dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang diberi oleh guru. Seterusnya ialah kreativiti, di mana pelajar dapat berfikir di luar kotak untuk menghasilkan sesuatu ciptaan yang baru dan berguna kepada masyarakat. Yang akhir sekali ialah nilai murni, supaya dapat membentuk jati diri yang tinggi dalam seseorang pelajar. Seterusnya, terdapat 47 teknik-teknik pendidikan abad ke-21. Namun saya akan menerangkan 3 daripadanya bagi menjimatkan masa pembentangan. Iaitu yang pertama ialah pen and paper, di mana soalan akan ditulis di atas beberapa kad dan pelajar yang memilih kad perlu menjawab soalan yang tertera pada kad tersebut. Seterusnya ialah gallery walk, di mana murid diberi tugasan dan tugasan tersebut perlu disiapkan di atas helai kertas mahjong yang kemudiannya ditampal di dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain untuk bertanyakan beberapa soalan mengenai tugasan mereka. Yang terakhir ialah peta IT, di mana pelajar menggunakan peta IT ini sebagai alat untuk menjana idea maupun menggunakan peta IT ini untuk membuat sesuatu persembahan hasil kerja dalam bentuk grafik. Antara contoh-contoh peta IT ialah peta buih, peta alih, peta pokok dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrudin Sahri bin Muklis, pemegang kad matrik D2019-1089-261. Saya akan menerangkan kelebihan pengajaran abad ke-21. Baik, yang pertama adalah murid akan lebih berkeyakinan dalam pembelajaran, komunikasi sosial dan sebagainya. Yang kedua, ibu, bapa dan guru dapat mengetahui kelemahan murid itu sendiri. Yang ketiga, murid yang faham akan membimbing rakan mereka yang kurang faham. Yang keempat,
Pengajaran abad ke-21 ini adalah berkonsepkan pusat belajar dan guru hanya sebagai facilitator. Dan yang terakhir adalah pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana sahaja, tidak kira di dalam ataupun di luar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nura Syakira binti Muhammad, pemegang nombor matrik D20191089322. Hari ini saya akan membentangkan mengenai isu dalam pelaksanaan pendidikan abad ke-21. Isu yang pertama disiarkan oleh Esro Awani, iaitu Malaysia dan Arab Saudi jalin kerjasama dalam menghadapi pendidikan abad ke-21. Malaysia bakal menerima guru-guru bahasa Inggeris, matematik dan sains dari Arab Saudi sebagai sebahagian usaha membantu melatih guru-guru dari negara menjaga tanah suci itu untuk mempersiapkan sistem pendidikan Arab Saudi dalam mendepangi cabaran pendidikan abad ke-21. Sebagai balasan kepada Malaysia, Arab Saudi bersetuju untuk memberikan 300 beasiswa kepada mahasiswa Malaysia dalam bidang sains dan teknologi. Yang kita ketahui sebagai bidang sains dan teknologi amat penting untuk pendidikan abad ke-21. Yang kedua adalah penggunaan sistem pengimbas wajah rekod kehadiran murid. SK Taman Perling guna sistem pengimbas wajah rekod kehadiran. Hal ini adalah selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga adalah Semazan merupakan sekolah pertama di dunia berkolaboratif dengan Yayasan Anugerah Princess Maha Chakri. Seperti yang kita tahu, yayasan tersebut mempunyai berbagai kelebihan, iaitu dalam bidang astronomi, sains bumi, penyelidikan, penemuan kejayaan dan teknologi yang bersesuaian dengan pelajaran abad ke-21. Justru kerjasama dengan Semazan ini bakal melahirkan lebih ramai lagi pelajar yang kreatif dan inovatif, bersesuaian dengan pembelajaran abad yang ke-21. Yang terakhir adalah guru tabika harus memiliki ijazah bagi meningkatkan tahap profesional guru dan menjamin kualiti pendidikan kanak-kanak. Dalam masa 10 tahun, guru tabika dikehendaki mempunyai ijazah awal kanak-kanak sebagai langkah untuk kita bersedia ke arah pendidikan abad ke-21. Baik, berdasarkan pembentangan tadi, maka dapatlah dirumuskan bahawa kita dapat mengetahui peranan guru dan pelajar dengan lebih mendalam ketika menjalankan pendidikan abad ke-21. Yang kedua, kita dapat mengetahui perbezaan PDP pada masa dahulu dan sekarang serta teknik-teknik yang digunakan dalam pendidikan abad ke-21. Dan yang terakhir, kita dapat mengenal pasti kelebihan pendidikan abad ke-21 dan isu-isu yang timbul ketika menjalankan pendidikan abad ke-21. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.